Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman dalam Buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad menjagakan wujud pakatan antara parti-parti politik bagi menentang Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan beliau mengakui sudah ada pendapat disuarakan Parti Pembangkang untuk membentuk pakatan susulan perpecahan yang hanya akan memberi kelebihan buat Barisan Nasional. Dan kita ingin membincangkan perkara ini bersama dengan penganalisis politik UiTM, Saudara Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, selamat pagi Mujibu. Kita teruskan dengan persoalan, adakah boleh kerjasama ini dijalankan dalam kalangan parti-parti pembangkang untuk berdepan BN pada PRU yang 15 nanti? Ya, terima kasih Azizi. Ya. Saya rasa pendapat ini sudah disepakati oleh semua pembangkang bahawa agak sukar bagi berhadapan dengan Barisan Nasional secara berpecah, ya, seperti mana yang disaksikan di Johor. Ya, kalau kita tengok keputusan semasa di Johor tu, walaupun Barisan Nasional menang dengan 40 kerusi dan selesa membentuk kerajaan dengan majoriti lebih 2/3, tetapi diterjemahkan dalam bentuk undi, kita lihat memang keterpecahan pembangkang itu kalau boleh disatukan dalam satu kemah yang besar, sedikit sebanyak barangkali akan menyukarkan BN dan barangkali mungkin boleh menukar keadaan. Jadi persoalan dia yang patut kita tanya pada pagi ini adalah sejauh mana kesepakatan pembangkang ini boleh berlaku kalau dua ini tidak boleh diatasi. Satu, ego masing-masing itu, ya, siapa yang mau meruntuhkan tembok ego ini dan mempunyai kesedaran bahawa tidak ada cara lain, bahawa mereka harus bergabung di bawah satu kemah pembangkang yang sepakat. Itu pertama. Dan yang kedua, siapa yang barangkali mahu mengetuai dan memastikan yang mengetuai ini mampu untuk menenteramkan pembangkang yang berpecah-pecah, dan yang paling penting menyatukan mereka dan membawa serta memandu mereka dalam satu gerakan kepembangkangan yang tersusun seperti mana yang berlaku pada tahun 2018. Kerana kita faham pada tahun 2018 naratif itu kuat, iaitu cuba untuk menolak kleptokrasi dan amalan je di dalam kepimpinan Malaysia seterusnya. Tetapi pada 2022 ini, walaupun naratif itu ada, tetapi saya tidak nampak ianya menjadi satu elemen yang menyatukan, dan of course tidak ada ketua yang baik ataupun ketua yang boleh, kerana kita faham, ya, sukar untuk memimpin pembangkang yang kelihatan kepimpinannya itu macam equal. Dia tidak ada big brother yang mungkin boleh memegang pembangkang itu dan membawa mereka sederap sebagai satu pakatan yang kuat seperti mana tahun 2018 yang lalu. Mujibu, Dr. Mahathir katakan pejuang dulu tidak ada kerjasama dengan parti-parti lain kerana kesan buruk daripada kerjasama tersebut. Apa kesan-kesan buruk itu dan bagaimana cabaran untuk menghadapi dalam mengangkat kerjasama yang dikatakan ramai pihak daripada pembangkang ini? Ya, saya mungkin melihat Tun Dr. Mahathir itu datang daripada kepimpinan yang dahulunya berada di dalam Barisan Nasional, di mana Tun Dr. Mahathir mempunyai kuasa penuh dan kepimpinan beliau sebagai pengerusi Barisan Nasional dan juga presiden parti yang menunjangi Barisan Nasional, iaitu UMNO, membolehkan beliau menentukan istilahnya take what he wants and give what they deserve. Ini barangkali yang Tun Dr. Mahathir ketika memimpin Pakatan Harapan itu tidak ada, kerana apa yang kita lihat struktur di dalam Pakatan Harapan itu, setiap parti-parti itu menganggap mereka adalah equal partners, ya. Pemimpin dari Amanah, dari DAP, daripada Parti Keadilan Rakyat, mereka adalah equal, tidak seperti dalam template Barisan Nasional. Jadi mungkin kesukaran inilah yang memperlihatkan bagaimana ketika Tun memimpin di PH itu beliau tidak dapat kuasa sepenuhnya, dan juga ketika memimpin itu dihimpit dengan tekanan proses transisi kepimpinan sepanjang 2 tahun memerintah itu, jadi membolehkan beliau tidak dapat melakukan apa-apa, terutamanya dalam konteks cuba memenuhi tuntutan yang dibawa ketika berkempen pada PRU ke-14, dan juga dalam masa yang sama cuba melihat
bagaimana politik dalaman PH ini boleh ditenteramkan dengan mengenepikan hal-hal yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi saya rasa kalau dibawa ke tempoh yang sekarang ini, saya rasa perkara-perkara inilah yang barangkali perlu diselesaikan oleh Pakatan Pembangkang, kerana jelas keterpecahan mereka dan juga kesuntukan masa yang saya rasa ini berlaku kerana tekanan pilihan raya umum sudah kuat ditekankan oleh UMNO Barisan Nasional untuk dilakukan segera. Jadi kalau tidak diperbaiki perkara ini, saya risau angan-angan untuk membentuk lagi Pakatan Pembangkang yang kuat itu mungkin tidak akan berlaku, kerana dalam masa sekarang ini saya juga melihat Pakatan Pembangkang yang kuat saja tanpa naratif yang kukuh barangkali tidak boleh uh, tidak boleh menyumbang kepada kekuatan pembangkang saja, kerana kita faham itu tidak menjadi satu jaminan bahawa pembangkang boleh mendapat undi dan sokongan rakyat secara bersih daripada hanya membentuk pakatan itu semata-mata. Dan Mujibu, perkara yang paling kita ingati adalah di sebelah kem, terutama sekali kem Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR ada sebelum ini menyatakan ataupun meluahkan kekecewaan mereka apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Adakah perkara-perkara seperti ini masih lagi menyelubungi Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan Parti Pejuang ini? Apabila kisah-kisah ini juga diungkit, adakah bentuk kerjasama itu boleh dilakukan jika mereka masih lagi belum untuk memastikan bahawa kerjasama itu dapat dilangsungkan? Kerana isu-isu lama ini juga kalau kita lihat sebenarnya ia juga menjadi salah satu faktor kenapa kerjasama di antara pihak Pakatan Harapan ini dan juga Pejuang ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan sebagainya. Dan jika rundingan itu dilakukan pada ketika ini, bagaimana untuk memastikan bahawa ia berjalan dengan baik, ia berjalan dengan amat orang kata selesa untuk memastikan bahawa kerjasama itu dapat dilangsungkan. Dan Mujibu, jika saya ulang semula soalan saya tadi adalah berkaitan dengan bagaimana Pakatan Harapan boleh melupakan kisah-kisah peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimana kepercayaan itu boleh mereka berikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan adakah peranan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dikatakan salah satu juga faktor kemenangan Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14 lalu, bagaimana peranan Dr. Mahathir untuk PRU yang ke-15 nanti kita lihat? Ya, inilah yang menjadi persoalan utamanya. Kalaulah Pakatan Besar Pembangkang itu diketuai oleh Tun Dr. Mahathir, saya rasa dia mungkin tidak akan berlaku. Dan kita dengar dengan ura-ura bahawa Rafizi akan kembali ke dalam Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, dan kita juga tahu bahawa kem yang setia ataupun yang cenderung dengan Rafizi ini memang tidak mahu Tun terlibat dalam kepimpinan Pakatan Harapan. Jadi saya rasa apakah ego masing-masing ini boleh diruntuhkan, dan saya rasa kalau mana-mana individu mahu meruntuhkan tembok ego itu, saya rasa ini boleh dilakukan tanpa masalah, kerana matlamatnya adalah menjadikan pembangkang itu bersatu dan mantap dan boleh bergerak sebagai satu unit dan memastikan dalam setiap pertembungan di pilihan raya itu dia berdepan dengan satu lawan satu. Tetapi kalau kita lihat dalam skala pembangkang yang ada sekarang ini dengan Perikatan Nasionalnya, dengan Pakatan Harapannya, dengan Pejuang Warisan Muda, saya tidak nampak itu berlaku, kerana apa akan berlaku kalau bersatu mahu bersama dalam satu pakatan pembangkang? Tentu ini tidak akan diterima oleh PAS. Begitu juga dengan Pejuang, begitu juga dengan Pakatan Harapan, terutamanya PKR. Ini yang saya katakan masalahnya is not about Tun. Kesedaran itu bukan Tun yang suarakan bahawa pembangkang perlu duduk dalam satu kemah yang besar. Disuarakan oleh hampir semua pihak. Ya, dan kita tengok formula yang ada pada ketika ini yang dilakukan oleh pembangkang, bergerak dengan Pakatan Harapan menggunakan lambang PKR, ada electoral pact dengan muda, ya. Dia tidak memberikan apa-apa, dan
kerugian ini akhirnya memberi impak kepada pembangkang itu sendiri, tewas teruk di Johor Dan yang sebenarnya tidak merefleksi undi itu. Jadi saya rasa dua persoalan tadi itulah Izzy ya. hmm. Mampukah mereka pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan juga pembangkang ini membuang ego masing-masing, dan siapa mahu diangkat, yang mana individu diangkat itu perlu menjadi orang yang boleh mengimbangi figura-figura dan juga pemikiran yang berbeza dalam pembangkang ini, dan boleh buang ideologi, boleh buang sekejap bendera kepentingan masing-masing dalam melihat Pakatan Pembangkang ini benar-benar boleh bergerak sebagai satu unit menyaingi Barisan Nasional seperti 2018. Dan yang paling penting, mereka ada naratif yang kuat, tidak lagi bergantung pada naratif kleptokrat dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, melihat kepada prestasi pejuang dalam PRN Johor, kita lihat bagaimana boleh dikatakan parti tersebut kalah dengan agak teruk. Adakah Pakatan Harapan akan mempertimbangkan juga faktor kekalahan pejuang dalam PRN Johor ini untuk bekerjasama, dan bagaimana sebenarnya parti muda sebagai contohnya kita lihat sekarang ini ada melakukan rundingan bersama dengan Warisan, ada melakukan rundingan bersama dengan pejuang. Bagaimana muda ni peranannya juga boleh kita lihat untuk memperkukuhkan kesaling hubungan antara parti-parti supaya semuanya duduk semeja. Bagaimana parti-parti ini dapat duduk dan muda ini dijadikan sebagai jambatan rundingan untuk kesemua parti? Ya, saya melihat kekalahan pejuang di Johor itu sudah dijangka ya, dan kita pun telah melihat bagaimana parti-parti baru yang bertanding secara besar-besaran di dalam sesebuah pilihan raya itu tewas, di contohnya Parti Cinta Sabah di Sabah pada tahun 2020. Jadi kita kata sebagai permulaan mungkin itu tidak bermasalah, dan kita juga faham ini adalah kubu kuat UMNO Barisan Nasional dan juga pejuang yang tidak ada jentera dan sebagainya itu bertanding di 40 kerusi lebih itu, berhadapan dengan kesukaran, dan kesukaran itu sudah tentulah sukar untuk kita kata diterjemahkan dalam bentuk kemenangan, walaupun kita kata di sebalik the other side of the coin itu kita boleh nampak muda cemerlang ya dalam konteks ini. Dan saya melihat apapun kita tidak boleh melihat mana-mana parti itu bertindak sebagai penyambung kepada apa-apa juga rundingan, kerana yang penting kesedaran bahawa Barisan Nasional dalam keadaan mereka yang tidak kuat ya, walaupun bertanding di dalam kawasan yang kuat ataupun kubu kuat mereka, kepembangkangan itu perlu digerakkan dalam satu unit yang satu, kerana perpecahan ini jelas terang-terangan memperlihatkan bagaimana mereka tetap tewas. Jadi saya rasa yang perlu dilakukan adalah setiap kepimpinan di dalam pembangkang ini ya, baik muda, pejuang, warisan ini boleh membuang ego mereka, duduk sebeza, mencari satu titik persamaan ya. Kalaupun tidak mampu cari titik persamaan, boleh mencari titik meredakan dan juga mententeramkan sebentar ego politik masing-masing ya, kerana kalau ini tidak dicapai ya, dan saya rasa kalau hal kepimpinan itu timbul selepasnya mungkin boleh diredakan, tetapi kalau tidak mampu membuang ego itu, saya tidak nampak pembangkang ini boleh duduk dalam satu unit yang sama. Walau bagaimanapun saya rasa masa itu masih ada, dan saya rasa yang paling penting adalah siapa individu di dalam pembangkang ini yang barangkali mampu untuk menjadi pendamai ataupun mampu menjadi titik penghubung tu kepada semua pemimpin-pemimpin pembangkang itu boleh duduk semeja. Kerana kalau ini tidak mampu dilakukan, mana kita tidak lihat akan ada sebarang kerjasama yang kuat selain daripada mungkin kerjasama yang bersifat electoral pact, yang saya rasa ini juga barangkali tidak kukuh dan tidak kuat untuk menjatuhkan Barisan Nasional ataupun sekurang-kurangnya menyaingi Barisan Nasional secara seimbang di dalam pilihan raya masa hadapan. Baik, terima kasih Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM yang telah pun berkongsikan pendapat berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kenyataan dikeluarkan oleh Tun Dr. Muhammad, Pengerusi Pejuang berkaitan dengan pertimbangan kerjasama dengan pembangkang pada PRU yang ke-15.